Pantun 2 Karat Nasihat, Siri 2, bahagian 3. Baik, selamat kembali dalam bahagian ketiga untuk perbincangan berkaitan dengan maksud pantun 2 Karat Nasihat. Baik. Dalam video bahagian 1 dan bahagian 2, kita telah selesai mempelajari berkaitan dengan apa dua jenis maksud yang terkandung dalam pantun 2 Karat Nasihat, iaitu maksud tersurat dan maksud yang tersirat. Kemudiannya kita telah mengkaji maksud tersurat dan maksud tersirat bagi rangkap 1, rangkap 2 dan rangkap 3 dalam pantun 2 Karat Nasihat. Dalam video bahagian yang ketiga ini, kita akan mempelajari dan mengkaji dengan lebih lanjut berkaitan dengan maksud tersurat dan tersirat bagi rangkap keempat dan rangkap yang kelima. Mari kita memulakan pembelajaran. Ayo. Baik. Ini ialah rangkap yang keempat. Betul. Emas perak, tembaga suasa, malas bergerak, tidak merasa. Macam biasa, apabila kita hendak mengkaji berkaitan dengan maksud pantun, kita akan lihat kepada baris yang kedua, iaitu baris yang menyatakan berkaitan dengan maksud. Baris pertama dalam pantun 2 karat biasanya ialah baris yang menunjukkan pembayang. Maka kita akan mengkaji yang warna hijau ni. Malas bergerak, tidak merasa. Sebelum tu, cikgu akan huraikan juga berkaitan dengan pembayang ni. Mungkin ada yang tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan perkataan suasa. Baik, suasa merupakan logam campuran emas dengan tembaga. Logam tu logam campuran emas dengan tembaga. Maksudnya dia adalah sejenis bahan yang boleh dibentuk dan dijadikan bahan perhiasan, biasanya barang kemas, dan dia adalah campuran emas dengan tembaga. Ini contoh suasa yang dijadikan barang kemas, iaitu dijadikan cincin. Ini adalah suasa. Kemudian ada juga yang tak tahu apa tu tembaga. Tembaga merupakan logam berwarna merah. Biasanya tembaga ni dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai cuprum ataupun copper. Dan biasanya digunakan dalam wayar-wayar elektrik. Dan berwarna merah lah. Ini contoh tembaga dalam bentuk dawai. Baik, sekarang kita akan lihat kepada maksud secara tersurat untuk pantun rangkap keempat. Malas bergerak, tidak merasa. Dia lebih kurang macam yang selimut tadi jugalah. Maksud secara tersurat ni ialah orang yang malas bekerja tidak akan mendapat hasilnya. Maksudnya awak malas bergerak tidak merasalah. Awak tak buat kerja, awak tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan tindakan, tidak melakukan usaha, maka awak takkan dapat apa yang awak ingini. Okay, kerana sesuatu benda tu tidak akan datang secara bergolek. Maksudnya kalau awak, contoh, awak lapar. Lepas tu mak pula pergi kerja. Awak lapar ni. Kalau awak sekadar duduk sahaja dan cakap, lapar lah, nak makan nasi, lapar. Tapi awak duduk. Awak tak bangun, awak tak ke dapur, awak tak nak nasi, maka nasi tu tak akan muncul secara tiba-tiba kepada awak. Awak kena bergerak, awak kena pergi dapur, awak kena masak nasi, tak nak nasi, barulah nasi tu akan ada. Barulah awak dapat makan nasi. Okay, itu secara tersuratnya bagi pantun rangkap keempat ni. Mudah je, malas bergerak, tidak merasa. Tak buat, tak dapatlah. Okay, dan biasanya awak akan dapat apa yang diusahakan. Kalau nakkan kejayaan, maka awak kena berusaha ke arah kejayaan. Kalau nak pandai, awak kena belajar, rajin belajar, tengok video cikgu, buat latihan cikgu, dapatlah kepandaian dalam bahasa Melayu. Dan secara tersiratnya, kekayaan dan kejayaan hanya akan diperolehi sekiranya kita rajin berusaha. Sebenarnya secara tersiratnya, pantun ni akan berkait rapat dengan kekayaan dan kejayaan. Kenapa? Cikgu akan kaitkan dengan baris pembayang. Kenapa dalam banyak-banyak perkataan, dalam banyak-banyak pembayang, pengarang meletakkan emas, perak, tembaga, suasa?
Sedangkan ada banyak lagi perkataan yang boleh menghasilkan rima akhir sa. Tetapi pengarang meletakkan emas, perak, tembaga, suasa. Kenapa? Kerana emas, perak, tembaga, suasa ni adalah logam-logam yang bernilai, yang mempunyai harga yang tinggi, terutamanya emas. Dan emas biasanya dikaitkan dengan kekayaan. Awak tak ada duit, awak tak boleh beli emas. Dan biasanya orang akan gila-gila untuk beli barang kemas ataupun beli emas sebagai satu bentuk pelaburan, kerana nilai emas ni dia akan sentiasa naik tahun demi tahun. Kalau tahun ni harga, contohlah harga sekarang RM245 1 gram. Tahun 10 tahun nanti mungkin dah jadi 400 1 gram. Maka selalunya orang yang mempunyai emas yang banyak ni adalah orang yang mempunyai banyak duit dan orang tu adalah kaya. Jadi kalau awak tidak bergerak, awak tidak berusaha, tidak rajin berusaha, tidak buat apa-apa, maka awak tak akan dapat emas, perak, tembaga, suasa. Semua benda ini hanya boleh didapati sekiranya awak melakukan tindakan dan awak berusaha. Okey? Jelas? Maka ayuh berusahalah. Dapatkanlah kepandaian, dapatkanlah kebijaksanaan dengan belajar. Teruskan belajar dalam tempoh PKPP ni. Walaupun sekolah masih belum dibuka untuk awak tingkatan 1, tak bermaksud pembelajaran harus berhenti. Teruskan belajar dan jadilah orang yang berilmu. Dan seterusnya kita akan lihat kepada rangkap yang terakhir dalam pantun 2 karat nasihat, iaitu rangkap yang kelima. Apa rangkap kelima kata? Dalam rangkap kelima, pengarang menulis buah sintang, buah senikul, satu memegang, satu memikul. Dan ini adalah pembayang, buah sintang, buah senikul tu adalah pembayang sejenis buah-buahan. Yang ni cikgu bagi tugasan untuk awak. Sekiranya awak tak tahu buah sintang tu apa, buah senikul tu apa, maka silalah pergi ke Google dan lakukan carian di internet, di Google, berkaitan dengan apa itu buah sintang, buah senikul. Jadi cikgu tinggalkan tugasan untuk awak. Tapi cukup untuk awak mengetahui bahawasanya buah sintang, buah senikul itu adalah buah-buahan. Dan kita akan melihat maksud pada rangkap kelima ni dengan melihat baris kedua, iaitu satu memegang, satu memikul. Sebelum cikgu huraikan maksud tersurat dia, eloklah kita faham terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan memegang ataupun pegang dan apa yang dimaksudkan dengan memikul ataupun pikul. Baik, memegang ni merupakan perbuatan yang menggunakan tangan. Okey, menggunakan bahagian daripada pergelangan tangan ni sampai ke jari. Jari, tapak tangan, yang ni je yang guna. Jadi memegang ni, contoh pegang pen. Awak pegang. Tapi kalau macam ni, ini genggam. Ya, awak pegang pen. Awak pegang bekas air. Awak pegang telefon, memegang telefon. Baik. Itu adalah memegang. Dan apa yang dimaksudkan dengan memikul? Memikul ni adalah perbuatan yang awak membawa sesuatu, meletakkan sesuatu dengan menggunakan bahu. Jadi bila awak letak benda, awak bawa dengan menggunakan bahu, itu adalah memikul. Memikul sama juga maksud dengan mengandar. Maafkan cikgu terguna bahasa. Jadi memikul contohnya kalau ini memegang botol air. Kalau memikul botol air, dia akan jadi macam ni. Ini dah rapat. Macam ni lah. Awak pikul. Bawa guna bahu. Awak tak bawa guna tangan. Okay, biasanya memikul ni untuk barang-barang yang berat. Sebab bahu lebih kuat berbanding dengan bahagian tangan. Pergelangan tangan ni. Jadi dalam pantun rangkap kelima ni, dia mengatakan satu memegang, satu memikul. Maksudnya satu pegang, satu pikul. Jadi secara tersuratnya, secara apa yang tertulis dalam rangkap kelima ni, menunjukkan bahawasanya seseorang itu sedang melakukan dua pekerjaan pada satu-satu masa. Satu pegang, satu pikul. Itu maksud yang secara tersuratnya, tertulis. Boleh juga kalau awak nak fahamkan tentang satu memegang, satu memikul tu, contoh kalau ada dua orang. Seorang pegang, seorang pikul. Seorang pegang buah sintang, seorang pikul buah senikul.
Ataupun kalau orang tu seorang diri, satu dia pegang buah sintang, dia pikul buah senikul. Itu secara tersurat. Melakukan dua pekerjaan pada satu-satu masa ataupun dua orang saling melakukan pekerjaan. Secara tersiratnya, ada 3 kandungan yang boleh awak pelajari secara tersembunyi berkaitan dengan rangkap kelima ni, iaitu yang pertama, kecekalan dan kegigihan dalam melaksanakan sesuatu tugas. Maksudnya kat sini, kalaulah seorang tu sampai dua pekerjaan dia sedang lakukan, maksudnya dia gigih lah. Tangan pun dia bawa benda, bahu pun bawa benda. Jadi dia gigih untuk melaksanakan satu tugas, dia buat dengan menggunakan sepenuh upaya dia dan menggunakan pelbagai anggota badan. Yang kedua adalah orang yang cekap dapat melaksanakan dan menyiapkan pelbagai kerja pada satu-satu masa. Ini pun sama jugalah, buat dua pekerjaan. Orang yang boleh melakukan dalam bahasa Inggeris ni adalah multitask ataupun melakukan pelbagai kerja dalam satu-satu masa adalah orang yang sangat cekap, orang yang sangat hebat. Contohnya ialah mak awak. Mak kita semua. Kalau boleh perhatikan, cuba perhatikan. Awak pergi dapur, perhatikan. Waktu mak awak sedang memasak tu, sambil masak dia potong bahan, sambil tu dia pergi sidai baju, lepas tu sambil masak tu dia pergi basuh baju dulu, lepas tu sekejap dia potong, dia pergi sidai baju pula, lepas tu dia menomes pula, menggoreng pula. Dan sambil masak tu kadang-kadang mak awak boleh masak 2-3 jenis hidangan dalam satu-satu masa. Betapa cekap dan hebatnya mak awak. Berikan tanda bagus dan tabik hormat kepada mak masing-masing kerana sangat cekap dalam melaksanakan pelbagai kerja dalam satu-satu masa. Dan biasanya bila kita berada di alam pekerjaan, orang yang boleh lakukan kerja, orang yang cekap ni adalah pekerja yang sangat dihargai oleh majikan. Majikan sangat suka pada orang yang cekap buat kerja ni. Sebab pekerjaan tu akan jadi pantas dan lebih efisien. Dan yang ketiga, sekiranya kita pandang rangkap kelima buah sintang, buah senikul, satu memegang, satu memikul ni dengan membuat andaian bahawasanya satu memegang tu adalah orang lain yang memegang dan satu memikul tu adalah orang lain pula yang memikul. Ada dua orang, orang A dan orang B. Seorang pegang, seorang pikul. Kalau kita pandang pantun dalam konteks tersebut, kita dapat tahu maksud tersirat yang hendak disampaikan ialah amalan bekerjasama dan bantu-membantu sangat dituntut dalam hidup bermasyarakat. Maksudnya saling membuat kerja, saling membantu, saling bantu-membantu antara saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Jadinya inilah tuntutan apabila awak hidup secara bermasyarakat. Janganlah awak pentingkan diri sendiri dan tidak menawarkan bantuan kepada orang yang memerlukan. Jadi ini adalah huraian berkaitan dengan maksud tersurat dan maksud tersirat dalam rangkap kalimah. Selesai semua rangkap pantun. Dan kita telah mempelajari berkaitan dengan semua maksud tersurat yang ada pada setiap rangkap pantun, 5 rangkap pantun, dan kita telah mengkaji ke semua maksud tersirat yang ada pada pantun 2 karat nasihat ini. Jadi kita akan bertemu dalam video bahagian yang keempat untuk cikgu huraikan bentuk tugasan yang perlu awak lakukan supaya akhir sekali tercapailah kriteria kejayaan 3 yang telah cikgu katakan, cikgu telah senaraikan dan tercapailah objektif pembelajaran pada hari ini. Belajar sahaja tanpa melakukan pengujian tidak berguna juga kerana awak tak tahu yang awak belajar tu betul-betul faham ke tak. Jadi untuk uji sejauh mana kefahaman awak tentang apa yang awak sedang pelajari ini, maka kita akan buat latihan dan kita akan buat pengujian. Kita jumpa dekat bahagian keempat untuk cikgu huraikan dengan lebih lanjut apa bentuk pengujian dan latihan yang akan dilaksanakan oleh awak semua. Terima kasih kerana telah mengikuti video sehingga ke bahagian ketiga ini dan akhirnya sampai ke bahagian keempat nanti insyaAllah. Dan jangan lupa subscribe dan like video cikgu sekiranya awak mendapati video ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran awak. Kita jumpa dekat video bahagian yang keempat.